الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah, alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya barakah dari sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam suratul Maidah, surah yang kelima di dalam Al-Quran, merujuk ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Surah Al-Maidah ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, dan demi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian setia daripada Bani Israel. Wa ba'athna minhum 12 naqiba, dan kami telah utuskan di kalangan mereka sejumlah 12 orang nakib, yakni 12 orang pemimpin. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku senantiasa bersama kalian, ataupun aku senantiasa beserta dengan kalian. La in aqamtumus salah, selama mana kalian masih lagi mendirikan salat. Wa ataitumuz zakah, selama mana kalian masih menunaikan zakat. Wa amantum birusuli wa 'azzartumuhum, dan kalian beriman dengan para rasulku
dan senantiasa membantu dan menjadi pendukung dan penyokong kepada mereka. Wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kamu telah memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. La ukaffiranna ankum sayyiatikum, sudah tentu aku akan mengampuni, menghapuskan daripada kamu dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kamu. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan aku akan memasukkan kamu ke dalam syurga yang sifatnya mengalir di bawahnya beberapa sungai. Faman kafara ba'da zalika minkum, maka barang siapa yang kufur sesudah yang demikian itu di antara kamu, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sesungguhnya dia telah sesat dari jalan kebenaran. Baik, ini adalah tutup. Ada. Sensitif. Baik, ini adalah merupakan sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan keterangan dan penjelasan kepada kita bahawa suatu ketika dahulu Allah pernah memerintah kepada golongan-golongan muslim yang beriman kepadanya, yakni golongan-golongan mukmin, supaya mereka menunaikan janji-janji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka ambil atas diri mereka melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta Allah memerintahkan kepada golongan yang beriman supaya senantiasa mereka menyebarkan kebenaran, mempertahankan perkara yang hak dan benar, serta senantiasa berlaku adil dalam setiap situasi dan keadaan, sama ada berlaku adil terhadap diri mereka sendiri maupun berlaku adil terhadap sesama manusia yang lain. Allah juga pernah mengingatkan kepada mereka tentang nikmat-nikmat, kurniaan-kurniaan dan kelebihan-kelebihan yang pernah Allah kurniakan kepada mereka, baik berupa nikmat-nikmat yang berbentuk zahir, lahiriah, maupun nikmat-nikmat yang berbentuk batiniah. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka perkara-perkara yang hak melalui petunjuk dan hidayah dalam agama. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang dua kaum, dua golongan, yang mana dua golongan ini sebelum ini mereka pernah mengambil perjanjian, mengambil bai'ah taat setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sayangnya kedua-dua golongan ini selepas itu mereka telah mungkir janji, mereka telah mengkhianati janji mereka, perjanjian setia mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi golongan yang dimaksudkan ialah golongan Yahudi dan juga golongan Nasrani. Jadi untuk memahamkan ayat ini, Allah pernah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman ketika mana mereka hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka ni menunaikan janji-janji terhadap Allah yang mereka ambil atas lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam perjanjian tersebut adanya perintah-perintah yang perlu mereka patuhi, adanya larangan-larangan yang perlu mereka jauhi. Tetapi sebelum daripada itu, Allah nak mengingatkan kepada golongan mukmin, manusia-manusia yang beriman, bahawa suatu ketika dahulu sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dah ada golongan-golongan yang lebih awal mengikat perjanjian dengan Allah. Tapi sayangnya perbuatan mereka ni telah mungkir janji. Sayangnya perbuatan mereka ni mengkhianati janji mereka terhadap Allah. Jadi sebagaimana yang dimaksudkan, mereka adalah golongan Yahudi dan golongan Nasrani. Tetapi spesifik ayat 12 yang kita baca ni, Allah nak cerita golongan yang pertama dulu, iaitu golongan Yahudi. Bila berbicara mengenai Yahudi, Allah memulakan dengan ayat walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan demi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian setia daripada Bani Israel. Maksud perjanjian setia di sini ialah dengan mengikuti segala perundangan, syariat dan hukum hakam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu dan firman-Nya, iaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi mereka kena ikut segala hukum hakam tersebut. Mereka kena taat dalam menjalankan perintah-perintah agama. Mereka kena melaksanakan setiap hukum hakam yang telah ditentukan oleh Allah terhadap mereka melalui sumber wahyu yang bernama Taurat. Mereka juga kena menjalani bentuk-bentuk ibadah, seperti adanya perintah salat atas mereka, adanya perintah menunaikan zakat atas mereka. Mereka juga kena beriman kepada nabi-nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang pengecualian. Dengan kata lain, mereka tidak boleh memilih mana-mana nabi mengikut kehendak dan kesesuaian mereka. Sekiranya nabi dan rasul tersebut datang daripada Bani Israel, maka kami terima. Manakala nabi-nabi dan rasul yang bukan datang dari kalangan kami, maka kami tolak. Jadi tidak ada pengecualian untuk beriman atas para nabi dan rasul, kerana semuanya adalah pilihan daripada Tuhan yang sama, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'atsna minhum 12 naqiba, dan kami juga telah melantik, mengutuskan di kalangan mereka sejumlah 12 orang nakib, 12 orang pemimpin, 12 orang ketua. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh tentang ayat ini, harus kita maklum dan faham bahawa bila menyebut tentang Bani Israel, kita semua maklum dan faham bahawa Israel itu adalah merujuk kepada gelaran seorang Nabi dan Rasul Allah, iaitu Nabi Ya'qub alaihi salam. Yang dikata Israel itu adalah Nabi Ya'qub. Jadi bila Al-Quran menggunakan terma Bani Israel, dia merujuk kepada anak-anak keturunan Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, yang mana mereka ini berjumlah 12 puak, 12 keturunan, 12 keluarga. Jadi kalau kita ambil nama-nama mereka secara sepintas lalu, Nabi Ya'qub ni dia ada 4 orang isteri. Isteri yang pertama Nabi Ya'qub ni nama dia Liyah ataupun disebut Layyah, menghasilkan 6 orang anak lelaki. Pertama disebut Raubin,
yang kedua Syam'un, yang ketiga Levi, yang keempat Yahuza, yang kelima Izakar atau selalu disebut Yasakhir, yang keenam Zebulun. Isteri yang pertama dapat 6 orang anak lelaki, walaupun ada seorang anak perempuan yang disebut dengan nama Dinah, tapi anak perempuan ni tak termasuk dalam 12 keturunan Bani Israel. Dia lebih kepada penisbahan jantina lelaki. Manakala daripada isteri yang kedua, nama dia Rahil. Rahil isteri kedua ni adalah adik kandung kepada Layah isteri pertama. Jadi jangan buat-buat pelik, jangan buat-buat terkejut. Pasal apa boleh ada perkahwinan dua beradik berkumpul sekaligus? Dalam syariat terdahulu tidak menjadi masalah, tidak mengapa mengumpulkan dua adik-beradik dalam satu perkahwinan. Tapi mari pada syariat Nabi Muhammad benda ni sudah tidak dibenarkan. Tak boleh nak mengahwini dua beradik sekaligus, kecuali sekurang-kurang berlaku dua benda. Pertama, bila kita kahwin dengan kakak, contoh kakak tu mati, barulah boleh kahwin dengan adik. Yang kedua, kalau kita berkahwin dengan kakak dulu kemudian bercerai, baru kita boleh berkahwin dengan adik. Tapi kalau kita nak mengumpulkan dalam satu tempoh masa yang sama, kita pi nak meminang kakak, tengok adik pun lawa juga, adik pun cantik juga, pakcik kira dua-dua sekalilah, saya buat wife, saya buat isteri, saya buat bini. Tak boleh. Jadi daripada isteri yang kedua Rahil ni melahirkan Nabi dan Rasul Allah. Inilah ibu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Manakala yang kedua adalah adiknya Bunyamin. Tapi sayangnya Rahil ni dia meninggal muda. Selepas beberapa hari melahirkan Bunyamin adik Nabi Yusuf, dia meninggal dunia. Manakala isteri yang ketiga adalah Zalfah, melahirkan dua anak lelaki iaitu Jad dan Ashir. Manakala isteri yang keempat Balhah juga melahirkan dua anak lelaki dan Naftali. Jadi isteri pertama 6 orang, isteri kedua 2 orang, isteri ketiga 3 orang, isteri keempat 2 orang. Jadi 6 2 2 2. Jadi inilah jumlah 12 Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi merujuk kepada ayat ni bukan merujuk kepada mereka. Mereka ni zaman lebih awal, memang anak-anak keturunan betul Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Tetapi konteks dalam ayat ni merujuk ketika zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Jarak tu dah hampir beratus tahun. Sebab terakhir Bani Israel berada di bumi Mesir ketika mereka keluar berhijrah daripada bumi Kan'an. Nabi Yaqub tu duduk di bumi Kan'an, nama lain bagi Palestin dulu. Jadi selepas peristiwa pengkhianatan terhadap Nabi Yusuf tu, mereka semua berpindah ke bumi Mesir. Jadi lama duduk di Mesir, mereka beranak pinak, mereka berzuriat, mereka berketurunan, sampailah satu tempoh masa yang lama dan panjang sampai zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi zaman Nabi Musa itulah adanya Fir'aun, yang mana ketika ini Bani Israel berada dalam penindasan, berada dalam kezaliman dan pengkhianatan bangsa Kipti di Mesir. Ringkas cerita, melalui Nabi Musa dan Nabi Allah Harun, Allah nak mengeluarkan mereka daripada bentuk penindasan ni, nak mengeluarkan mereka daripada bentuk kezaliman Fir'aun yang dah makan puluh-puluh bahkan ratusan tahun. Pendek cerita lagi, selepas peristiwa pengejaran Fir'aun terhadap Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel, Allah berjaya menyelamatkan mereka menyeberangi Laut Merah. Dalam isu peristiwa terbelahnya laut melalui tongkat Nabi Allah Musa tu.
Fir'aun dengan tentera dia habis mati, habis tenggelam di bawah arus air laut. Jadi bila selamat sampai di semenanjung Sinai, banyaklah peristiwa suka duka, nikmat-nikmat kelebihan yang Allah bagi pada Bani Israel. Tetapi Bani Israel ni jenis kaum yang tak mengenang budi. Banyak perkara-perkara yang di luar batal akasan kita nak berfikir. Antaranya ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk bermunajat di atas bukit Tur Saina, mereka boleh tertipu, terpengaruh dan terpedaya dengan Tuhan palsu yang dibuat oleh Musa As-Samiri dalam bentuk seekor lembu emas tu. Boleh mereka menganggap lembu emas tu adalah Tuhan. Ini bentuk kesyirikan yang dibawa oleh Samiri. Walaupun bukan semua Bani Israel terpedaya dengan permainan ni, tapi sekurang-kurangnya ada sebahagian mereka yang boleh menjadi sesat disebabkan permainan tersebut. Sampailah kepada sempadan bumi yang dijanjikan. Allah memang menjanjikan bumi Kan'an, bumi Palestin tu milik mereka. Ini adalah gambaran kembali kisah pengulangan mereka balik ke tanah asal. Itulah tanah yang tempat Nabi Yaqub tinggalkan dulu. Itulah tanah anak-anak Nabi Yaqub 12 Bani Israel tinggal dulu. Allah nak mengembalikan mereka ke tanah asal mereka. Jadi sampai di persepadanan bumi Kan'an ni, mereka dapati penduduk pada masa itu terdiri daripada penduduk-penduduk yang bengis, yang kasar, yang badan mereka besar-besar. Jadi ini menyebabkan mereka takut untuk masuk. Mereka bertindak sebagai pengecut. Ketika inilah adanya perintah daripada Allah supaya mereka berperang dengan penduduk yang berada di bumi Kan'an. Ni ujian atas mereka. Memang bumi itu Allah nak bagi kat mereka, tapi bukan dengan jalan yang mudah. Ni bumi yang aku nak bagi kat kamu, memang tak ada siapa duduk sini, masuk je senang. Ni bumi aku bagi kat kamu, tak payah berperang, masuk saja, terus jadi milik kamu. Tidak demikian. Walaupun Allah menjanjikan bumi itu untuk mereka, tetapi mereka kena berperang. Dan bila berperang, Allah memberikan jaminan kemenangan. Tuan-tuan, sebesar mana pun kuasa superpower ketenteraan hari ini, bila kita masuk dalam medan perang, dia win-win situation. Kita tak boleh nak jamin walaupun tentera kita ramai, peralatan perang kita cukup, bila kita masuk confirm benam. Belum tentu. Kadang-kadang jumlah yang sedikit boleh memenangi atas jumlah yang besar. Alat yang paling teruk, paling lekeh boleh memenangi atas alat yang moden dan hebat-hebat. Tak ada jaminan. Satu jeneral pun tak boleh bagi jaminan kalau kita turun perang ni kita akan menang. Mungkin kita pi hidup, kembali mati. Mungkin kita pi elok, kembali patah riuk. Mungkin kita pi elok, balik keadaan dibedil, ditombak dan sebagainya. Tetapi ini berbeza. Kemenangan sudah dijamin oleh Allah. Cuma Allah nak minta kamu buat apa yang Allah perintah, berperang dengan mereka, kemenangan milik kamu. Allah bagi jaminan, bukan mana-mana general, bukan mana-mana kapten, bukan mana-mana komander. Tetapi disebabkan sikap penakut, bacul dan pengecutnya mereka, apa yang terkeluar daripada mulut mereka? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa, berperang. Ajaklah Tuhan kamu sekali. Kami tunggu di sini. Kalau menang kami masuk, kalau kalah kami lari. Celupa tak perkataan ni? Celupa. Bacul tak perkataan ni? Bacul. Dia suruh Nabi Musa pergi perang. Dah Tuhan kamu memerintahkan kamu perang, nak perang sangat, kamu pergilah perang. Ajaklah Tuhan kamu sekali pergi perang. Kami tunggu sinilah. Menang kami masuk, kalah kami lari.
Jadi atas keengganan dan keingkaran mereka memasuki bumi yang dijanjikan, maka Allah menghukum mereka tersesat di padang tih Sahara tih hampir 40 tahun. Ini bukan jumlah masa yang pendek. 40 tahun ni 40 tahun ni kalau orang masuk kerja umur berapa? Umur 30, umur 20 sampai pencen 40 pencen. Kalau kita umur setahun 40 ni dah jadi pemuda yang matang dah lah. Mereka nak keluar daripada bumi tersebut, tetapi mereka tetap berlegar-legar di dalamnya. Tak boleh nak keluar. Itu hukuman Allah atas mereka. Jadi inilah peristiwa yang dikaitkan dengan ayat ni. Waktu Allah memerintahkan mereka berperang dengan penduduk di bumi Kan'an tu, maka Nabi Musa telah melantik 12 orang pemimpin daripada 12 keturunan tadi. Kan ada 12 keturunan mereka tu. Jadi setiap daripada keturunan-keturunan dan puak-puak mereka yang 12 tu, Nabi Musa lantik seorang pemimpin. Pemimpin ni tugas dia ialah untuk mengarahkan anak buah ni supaya tetap setia, supaya tetap berbai'ah, supaya tetap pegang janji-janji Allah. Apa yang Allah perintah kita kena buat, apa yang Allah larang kita kena tinggal. Tujuan dia nak memberikan peneguhan kepada anak buah di bawah pimpinan masing-masing supaya tetap teguh dengan perintah Allah. Allah suruh perang. Baik, 12 yang dimaksudkan ni kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia mendatangkan perkataan bahawa Ibnu Abbas, sepupu Nabi itulah, Abdullah bin Abbas, menceritakan, yang mana cerita ini diriwayatkan daripada Muhammad bin Ishaq, dan juga bukan seorang dari kalangan ahlul kitab yang dah masuk Islam. Bukan Muhammad bin Ishaq seorang yang meriwayatkan, bahkan bukan seorang pula golongan ahlul kitab yang masuk Islam meriwayatkan peristiwa ni. Peristiwa ni berlaku ketika zaman Nabi Musa. Jadi Muhammad bin Ishaq tu telah mendatangkan bilangan-bilangan pemimpin dan nama-nama mereka. Walaupun demikian, bagi aku ni bukan saya duduk depan ni, aku tu Imam Ibnu Katsir lah. Bagi aku, bila aku melihat kepada bahagian yang keempat dalam kitab Taurat. Jadi Imam Ibnu Katsir merujuk bahagian yang keempat kitab Taurat, dan dalam tu aku dapati adanya bilangan-bilangan pemimpin dan nama-nama mereka. Dan bila diregukan, dikomparekan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ishaq, tak sama. Jadi Muhammad bin Ishaq dia ada 12 versi dia, Imam Ibnu Katsir dia ada 12 versi dia. Jadi nak tengok dua-dua versi itu, tuan-tuan boleh rujuk tafsir Ibnu Katsir Al-Maidah ayat ni, ayat 12. Jadi saya akan terangkan yang Imam Ibnu Katsir sebut. Jadi daripada 12 tadi, keluarga yang pertama ialah keluarga Raubin tadi. Jadi dari keluarga Raubin, pemimpin yang dilantik di kalangan mereka bernama Al-Yasur bin Sadun. Al-Yasur bin Sadun. Manakala keluarga yang kedua selepas Raubin ialah Syam'un. Keluarga Syam'un telah melantik Samuel bin Surshaki. Samuel bin Shursaki. Manakala keluarga yang ketiga terus pi ke Yahuza. Pasal apa tak ada keturunan Lewi? Sebab Nabi Musa dan Nabi Harun tu dah keturunan Lewi. Yang ketiga anak Nabi Yakub, Lewi tu memang Nabi Musa tu keturunan Lewi, Nabi Harun pun keturunan Lewi. Jadi keturunan yang keempat ialah keturunan Yahuza, telah melantik pemimpin yang bernama Al-Hashun bin Amyazah. Selepas tu keluarga Yasakir ataupun Izakar melantik pemimpin mereka yang bernama Shal bin Sa'un. Shal bin Sa'un. Setelah itu ialah keluarga Zebulun.
Keluarga Zebulun telah melantik pemimpin mereka iaitu Alyab bin Halub. Alyab bin Halub. Kemudian keluarga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni sebab dia ada 2 orang anak. Satu Yufraim, satu Manasseh. Jadi keluarga Yufraim telah melantik Mansha bin Amanhur. Mansha bin Amanhur, manakala keluarga Manasseh telah melantik Hamlayail bin Yarsun. Hamlayail bin Yarsun. Keluarga adik Nabi Yusuf iaitu Bunyamin telah melantik pemimpin mereka yang bernama Abyadan bin Jad'un. Abyadan bin Jad'un. Manakala keluarga Jad, keluarga Jad ni keluarga yang ke-9. Keluarga Jad telah melantik pemimpin mereka yang bernama As-Saif bin Da'awayil. As-Saif bin Da'awayil. Keluarga Ashir telah melantik Nahalil bin Ajran. Nahalil bin Ajran. Kemudian keluarga apa selepas tu? Dan. Keluarga Dan melantik Ju'aizar bin Amyasiza. Ju'aizar bin Amyasiza. Dan keluarga yang terakhir iaitu keluarga Naftali telah melantik Ajza' bin Amyanan. Jadi inilah 12 nama dan jumlah bilangan mereka yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Baik. Bila kita bermain dengan angka 12, alang-alanglah. Di sisi Bani Israel dia ada satu lagi angka 12 yang begitu sinonim dan popular dengan mereka. Selain daripada 12 Bani Israel, selain daripada 12 para nakib, mereka ada satu zaman yang disebut zaman 12 para hakim. Zaman para hakim ni ialah zaman di mana Bani Israel terputus dengan kedatangan para nabi dan rasul. Tempoh ni tempoh yang Allah tak hantar nabi kat depa. Allah tak hantar rasul kat depa. Sebab tu mereka kena tubuhkan 12 para hakim. 12 para hakim ni setiap kumpulan keluarga dan kabilah depa yang 12 kena lantik seorang hakim. Tujuan dia supaya mereka inilah yang memberi hukum hakam dalam agama, memberi nasihat dalam syariat dan perundangan supaya diikuti oleh Bani Israel. Kenapa kena tubuh 12 hakim? Sebab Nabi tak mai. Kenapa kena tubuh 12 hakim? Sebab tak ada rasul mai masa tu. Kalau ada Nabi tak payahlah nak buat 12 hakim, tanya Nabi terus. Kalau ada rasul pada masa tu tak payahlah nak buat 12 hakim, tanya rasul terus apa-apa masalah agama. Jadi bila zaman tu zaman terputusnya para nabi dan rasul, mereka kena buat 12 hakim. Yang inilah disebut dalam sejarah, antaranya ada yang bernama Otnil, ada nama Ehud, ada nama Samgar, ada nama Deborah, ada nama Gideon, ada nama Tola, ada nama Yair, ada nama Yefta, ada nama Ebzan, ada nama Elon, ada nama Abdon, ada nama Simson. Ni adalah 12 para hakim. 12 para hakim ni selepas Nabi Allah Yusha alaihi salam. Nabi Yusha tahu kan? Nabi Yusha hak teman Nabi Musa, hak nak pergi belajar dengan Nabi Khidir tu. Pemuda yang pegang bakul, pegang kerajang berisi ikan. Tu Nabi Yusha, pembantu setia Nabi Musa. Dia tu bukan orang lain tu, dia tu cicit Nabi Yusuf tu. Yusha bin Nun bin Yufraim bin Yusuf alaihi salam. Moyang dia tu Nabi Yusuf. Cuma Nabi Musa ni keturunan Lewi, dia keturunan Yusuf, keluarga depa lagi. Jadi selepas Nabi Yusha itulah datangnya 12 para hakim. Habis zaman 12 para hakim, barulah keluar Nabi Allah Syamwel alaihi salam. Zaman Nabi Syamwel itulah terjadinya peristiwa Tolut dengan Jalut. Dalam hujung surah Baqarah tu ada cerita Jalut lawan dengan Tolut. Tu zaman Nabi Samuel. Lepas tu baru keluar Nabi Daud,
keluar Nabi Sulaiman dan sebagainya. Itu dia punya timeline, rentang masa. Baik. Satu lagi, bila sebut angka 12 ni tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan ingat Bani Israel. Kita sering terlupa sepupu mereka. Siapa sepupu Bani Israel? Kita selalu duk cerita Bani Israel. Bani Israel, sepupu mereka. Sepupu mereka ialah Bani Ismail alaihi salam. Kan anak Nabi Ibrahim tu, Nabi Ishak melalui Bani Israel, kemudian Nabi Ismail melalui Bani Ismail. Jadi ada satu Bani Israel belah Nabi Ishak, ada satu lagi Bani Ismail belah Nabi Ismail. Jadi dalam kitab Taurat pun ada menyebut bahawa Nabi Ismail ni akan dikurniakan anak-anak keturunan yang banyak. Banyak-banyak mana? Sama dengan Bani Israel. Anak Nabi Ismail pun ada 12. Cuba tengok rujuk kitab-kitab disebutkan 12 anak Nabi Ismail. Yang pertama nama dia Nabats atau disebut Nabayut. Yang kedua nama dia Kidar. Yang ketiga nama dia Abdail. Yang keempat Mabsyam. Yang kelima Mashma. Yang keenam Duma. Yang ketujuh Misha. Yang ke-8 Hidat. Yang ke-9 Yatma. Yang ke-10 Yafur. Yang ke-11 Nafis. Yang ke-12 Qaidaman. Jadi Nabi kita mari kok mana? Mari anak kedua yang nama Kidar tu. Kidar itulah dia punya susu galur akan sampai pada Adnan, moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Begitu juga tentang 12 ni kita teringat pasal apa? Ingat tak apa peristiwa paling besar berlaku sebelum hijrah Nabi? Sebelum Nabi hijrah ke Madinah dulu, apa peristiwa antara yang besar berlaku? 2 kali perjanjian. Apa nama perjanjian tu? Perjanjian Aqabah yang pertama dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Nabi buat perjanjian Aqabah ni bukan dengan orang Mekah, tapi dengan orang Yasrib, orang Madinah, sahabat-sahabat Ansar yang dah masuk Islam. Jadi salah satu perjanjian tersebut Rasulullah berbai'ah, buat perjanjian setia juga dengan 12 pemimpin mereka. Daripada 12 pemimpin sahabat Ansar ni, 3 daripadanya adalah suku Aus dan 9 darinya adalah suku Khazraj. Sebab orang Madinah ni ada suku Aus, ada suku Khazraj. 3 daripada suku Aus ialah sahabat Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Khaisamah, Rif'ah bin Abdul Munzir. Ada riwayat yang kata Rif'ah ni diganti dengan Abu Al-Haisam ibnu Tayhan. Tu 3 hak Aus. Manakala 9 hak Khazraj, nombor 1 pemimpin mereka lah Abu Umamah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Yang kedua Sa'id bin Rabi'. Yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Yang keempat Rafi' bin Malik bin Ajyan. Yang keenam Al-Barra' bin Ma'rur. Yang ketujuh Ubadah bin yang keenam Ubadah bin As-Samit. Kemudian yang ketujuh Sa'ad bin Ubadah. Yang ke-8 Abdullah bin Amru bin Haram. Yang ke-9 Al-Munzir bin Umar bin Hunash radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa Rasulullah berbai'ah, berjanji setia dengan 12 pemimpin? Ni adalah bentuk strategi dakwah Nabi. Sebelum Nabi sendiri berhijrah ke Madinah, Nabi gunakan orang-orang yang memang dah menjadi penduduk tetap dan pribumi di sana. Jadi dalam konteks dakwah ni, orang-orang dari kalangan sendirilah yang lebih memahami. Contoh kita lah orang yang paling tahu tentang orang kampung kita. Jadi orang ni hak jadi ketua di sini akan pi bai'ah dengan Nabi. Tujuan dia bila kita balik ke Madinah, Nabi minta kita ni jadi wakil, jadi juru penerang, pembicara kepada agama Islam yang kita ambil daripada Nabi kepada orang kampung kita. Pasal apa? Kita paling tahu.
Hak mana keras kepala dalam kampung ni kita kenal. Hak mana hati lembut kita kenal. Hak mana mudah bercakap kita kenal. Hak mana payah dan ligak sikit otak kita kenal. Hak mana bermasalah kita kenal. Jadi orang hak kita dakwah pun kenal kita ni siapa. Sebagai pemimpin mereka yang dilantik oleh Nabi, dia nak suarakan apa-apa pun senang. Tu antara strategi dakwah. Bila ada 12 pemimpin, maka banyaklah kelompok-kelompok dalam konteks strategi dakwah ni berjaya. Jadi sebab tu bila Nabi berhijrah, daripada angka 12 ni makin bertambah ke makin kurang? Orang yang masuk Islam bila Nabi hijrah betul-betul makin bertambah. Bahkan mereka siap tunggu Nabi. Bila Nabi nak sampai? Bila Nabi nak sampai? Hasil daripada strategi dakwah tadi yang cukup berkesan. Begitu juga bila kita menyebut angka 12. Angka 12 ni salah satu firqah yang terkeluar daripada Islam, setengah orang kata, iaitu firqah Syiah kan. Syiah ni pun bukan Syiah secara umum, tapi spesifik Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah, Syiah Isna Asyariyah, Imam 12 tu. Sebab Syiah Imam 12 ni dia meletak konteks keimanan dalam bab akidah. Kena percaya Imam 12 mereka ni bersifat maksum. Kita tak bersetuju bab ni. Kita bersetuju imam-imam 12 yang mereka maksud tu ialah Ahlul Bait Nabi. Ya. Semua tu orang-orang alim. Ya. Semua mereka orang baik dan soleh. Ya. Semua mereka berilmu tinggi. Ya. Semua mereka keturunan Nabi. Ya. Tapi yang kita tentang dan lawan ialah bila mana mereka memasukkan persoalan akidah, kepercayaan dan keimanan, Imam 12 ni maksum sebagaimana Nabi dan Rasul. Itu kita tak boleh terima. Nabi dan Rasul, ya, mereka maksum. Tapi Imam 12 ni walaupun mereka tu berdatukkan Nabi Muhammad, sifat ismah tidak ada pada mereka. Walaupun dia tu cucu Nabi, darah Nabi mengalir pada dia, orang alim, orang baik pun, dia bukan bersifat maksum. Siapa dia Imam 12 tu? Pertama ialah menantu Nabi lah, sepupu Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Talib, suami kepada anak Nabi Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam kedua Hasan, anak Sayyidina Ali. Imam ketiga Husain, dua beradik tu Hasan Husain, cucu Nabi. Dua-dua ni penghulu pemuda di syurga. Kita hormat, kita kasih, kita sayang, tapi nak meletakkan ismah maksumnya mereka tu ada. Sebab tak ada dalil, tak ada hujah mereka ni maksum. Mereka suci, mereka Ahlul Bait, ya. Dan dua-dua ni mati terbunuh. Hasan kena racun, Husain kena bunuh, dipenggal kepalanya di medan Karbala. Itu nasib yang menimpa cucu Rasulullah. Rasulullah tahu awal lagi apa yang akan berlaku kepada kedua-dua cucu dia ni. Sebab tu salah satu Hasan tu Rasulullah selalu cium di mana? Cium di bibir mulut. Dan Husain selalu Rasulullah cium di leher. Dan kematian mereka pun terkait dengan tempat ciuman Nabi tu. Kawan ni minum racun, kawan ni kena penggal kepala. Yang keempat siapa? Ali Zainul Abidin, yang disebut Ali As-Sajjad, cicit Rasulullah. Yang kelima Muhammad Al-Bakir. Yang keenam Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ni guru Imam Abu Hanifah lah. Mazhab Imam Hanafi tu, ni salah seorang guru Imam Abu Hanifah, Ahlul Bait, Ja'far As-Sadiq. Seterusnya Musa Al-Kazim. Yang ketujuh, yang ke-8 Ali Ar-Ridha. Yang ke-9 Taqi Al-Jawad. Yang ke-10 Ali Al-Hadi. Yang ke-11 Hasan Askari. Yang ke-12 Imam Mahdi. Imam Mahdi versi depa lah. Imam Mahdi ni pun malas nak menyembang, sebab hujung-hujung ni semua pakat nak mengaku dah. Kumpulan tu kata hak ni Imam Mahdi, kumpulan hak ni pula dia taksub, dia percaya, dia kata hak ni Imam Mahdi. Tu hak kumpulan yang cuba mengangkat, mengkultuskan seseorang, menganggap tu Mahdi. Hak tak kurang lagi, dia sendiri mari, saya lah Imam Mahdi. Dia pula mengaku.
Bila dia mengaku, kita tengok pattern tu, perut pun lebih kurang aku besar dia, mengaku Imam Mahdi juga. Rambut tak ada selai rambut, mengaku Imam Mahdi juga. Bukan kata nak hina dia punya tu, tapi pattern tu tak ada lah. Dah kata potak kepala licin, tak ada dah pattern tu. Dahi luah tu betul lah, bila tak ada rambut dahi luah lah, bukan kata dahi luah apa, sampai ke belakang lah dahinya. Sebab tu dulu orang tua-tua kata apa, kalau dia ni botak depan ni, dia jenis ingat. Kalau dia botak atas ni, dia jenis apa? Bijak. Kalau depan ni dia ingat, kalau atas ni dia bijak. Kalau botak sampai belakang, dia ingat dia bijak. Faham tak? Bukan dia ingat dia bijak, dia ingat dia bijak. Tu orang tua sajalah dia punya ayat tu. Baik. Tu biarlah. Hak 12 Imam Mahdi kau orang nak mengaku, sampai satu masa pasti Allah akan mengeluarkan dan mengutuskannya di antara kita. Tunggu masa saja ada Imam Mahdi yang sebenar. Jadi tak perlulah kita ni nak cari-cari, nak apa-apa, sampai masa bila Allah dah tentukan dia akan keluar, dan terbatallah dakwaan-dakwaan orang yang buat pengakuan tu, pengakuan ni. Dialah hak sebenar, dialah hak sebenar. Musim-musim dia kan, fitnah pun memuncak pada zaman kita. Jadi kita duduk diam-diam, sudahlah. Okey, seterusnya. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah berfirman kepada mereka. Ni perjanjian. Apa yang difirmankan oleh Allah? Aku ni tetap bersama kalian. Allah kata, aku tetap berserta dengan kalian, la in aqamtumus solah, selama mana kamu masih mendirikan solat. Ni menunjukkan kepada kita bahawa perintah dan syariat solat ni bukan diawali pada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa pun Allah dah pernah perintahkan solat lebih awal daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari satu sudut kita kena fikirkan beberapa kemungkinan. Walaupun Allah perintah solat, kemungkinan waktu solat tu berbeza, kemungkinan bilangan solat tu berbeza, kemungkinan tata cara pelaksanaan solat pun berbeza. Sebab ada riwayat orang-orang Yahudi ni mereka semayang selepas berdiri tu tak ada rukuk, mereka terus sujud. Sebab itulah datang ayat Quran, warka'u ma'ar raqi'in, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Sebab mereka semayang dulu tak ada rukuk, terus sujud. Tu kemungkinan yang boleh kita ambil. Waktu solat tu berbeza, bilangan rakaat ke, bilangan apa ke, kemudian tata cara pelaksanaan. Tapi ala kulli halnya perintah solat dah pun berlaku. Allah nak suruh depa semayang. Maksudnya Allah kata, aku bersama kamu, aku beserta kamu selama mana kamu masih mendirikan solat. Kenapa solat ni penting? Sebab solat ni adalah penghubung antara seorang hamba dengan Tuhan dia. Inilah tempat yang paling sesuai dalam konteks ibadah kita nak berhubungan dengan Allah. Dalam semayanglah kita nak minta macam-macam dengan Allah. Dalam semayanglah kita nak mengadu pada Allah. Dalam semayanglah kita nak memohon berdoa pada Allah. Dalam semayanglah kita nak cerita apa problem dan masalah hidup kita pada Allah. Jadi seseorang yang melakukan solat seumpama dia menghubungkan hubungannya dengan Allah. Cuba tuan-tuan bayang orang yang tinggal solat, orang yang tak mau semayang, orang yang tak mau tunduk kepala dia rukuk dan sujud pada Allah. Sedangkan pada hakikat Tuhan hak dia tak mau sujud itulah tempat dia nak minta macam-macam. Tuhan hak dia tak mau semayang itulah tempat dia nak mengadu macam-macam. Tiba-tiba secara logiknya tuan-tuan boleh faham tak, dia nak minta macam-macam, dia nak mengadu macam-macam, dia nak berdoa macam-macam, tapi dalam masa yang sama dia putuskan hubungan dia dengan Tuhan hak dia nak minta macam-macam tu. Masuk ke tak masuk? Tak masuk langsung.
Tak logik langsung. Kita kata macam manalah orang ni boleh fikir. Dia putuskan hubungan dia dengan Allah, tapi dalam masa yang sama Allah hak dia putuskan hubungan tu, itulah tempat dia nak jembar. Itulah tempat dia nak mengadu. Itulah tempat dia nak minta, tapi dia putuskan hubungan tu dengan Allah Tuhan dia. Ni kena fikir baik-baik. Sebab solat ni ialah amalan badan. Solat ni ialah amalan badan. Manakala yang kedua, wa ataitumuz zakah, selama mana kamu masih menunaikan zakat. Maksudnya bab suruh semayang, bab suruh zakat, rangkaian dua ni yang paling banyak disebutkan dalam Quran. Antara dalam rukun Islam kita, Allah sebenarnya dah perintahkan lebih awal kepada Bani Israel. Mereka pun dulu Allah dah suruh bayar zakat, tunai zakat. Kita boleh tengok ketika hidup zaman Nabi Musa, bila ada saudara sepupu Nabi Musa yang Allah bagi kaya, suatu ketika Allah memerintahkan supaya satu orang tu pergi minta zakat dengan kawan tu sebab terlampau kaya. Siapa tu? Sepupu Nabi Musa. Siapa? Hak kena telan bumi tu lah. Hak kunci gedung dia, kunci khazanah dia tu sampai orang pikul. Bukan harta dia orang pikul, kunci saja orang pikul. Siapa tu? Qarun. Qarun tu bukan orang lain, sepupu Nabi Musa tu. Dulu Qarun ni seorang yang susah, miskin sungguh-sungguh. Dia adalah pengikut dan follower tegar Nabi Musa. Tapi sifat mulia Qarun dulu, walaupun dia tak ada duit, dia miskin, dia suka bantu orang, dia suka bagi, walaupun dia sendiri tak ada. Jadi satu ketika bila melihat kepada diri dia ni, dia pi jumpa Nabi Musa, dia nak minta Nabi Musa supaya doa ke Allah bagi dia kaya. Pasal apa lagu tu? Dia kata, aku hak tengah sesak, hak miskin ni pun suka tolong orang, suka bantu orang, orang minta aku bagi. Kalaulah Allah bagi aku kaya, lagi banyaklah aku boleh bagi, lagi banyaklah aku boleh bantu. Dia berasa lagu tu. Tapi inilah bila Allah berikan harta, dia jadi bentuk ujian pula. Jadi tak semacam hak dia cakap tu. Bila dia kaya, nak bagi tu, lagi senang nak tolong orang, tak dah. Bila Allah bagi harta, ujian dia jadi bakhil, dia jadi kedekut, dia jadi sayang dunia dan harta dia. Sehingga kan bila Nabi Musa hantar salah seorang Bani Israel pergi minta zakat dengan dia, dia bayar ke tak? Dia tak bayar, dia tak mau bayar. Walaupun kita boleh gambarkan kunci gudang dia, kunci khazanah dia tu berpuluh-puluh pemuda yang gagah pikul. Kita hari ni rumah 5 tingkat, 6 tingkat, kunci rumah besar mana? Tu rumah saya lah tu 5 tingkat, 6 tingkat, tapi kunci rumah satu duduk dalam poket, tak ada orang nak pikul pun. Kunci kereta, tu kereta saya, tu kereta saya, paling kurang berantai kunci tu pun boleh muat poket lagi. Hak Qarun, orang tolong pikul. Nahabaknya. Tapi akhirnya kesudahan dia dengan ujian harta tadi, Allah benamkan dia bersama dengan hartanya ke dalam bumi. Nahabak bila demikian dia bertukar jadi sombong. Tengok, asal pemurah ujian harta Allah bagi, dia jadi sombong dengan harta dia. Bukan setakat sombong dengan harta, dia menunjuk-nunjuk, menayang-nayang. Kalau kita bahasa hari ni, viralkan harta dia tiap-tiap hari pada penduduk di kota. Tengok ni kunci saja baru ni hari-hari duk tayang. Dan inilah budaya yang ada dalam media sosial kita antara hari ni, menayangkan dan viralkan harta hak kita ada. Tunjuk rumah kita, kereta kita 5-6 biji. Hatu tu hati masing-masing lah, tapi budaya tu dah jadi satu budaya nak menunjuk. Hak ni motor dia, hak ni awet dia, hak ni tu dia, hak ni aset dia, hak ni barang dia, hak ni saham dia, macam-macam. Hak tujuan-tujuan yang lain tu wallahu alam lah, hati manusia mungkin dia nak berniaga, mungkin dia ada perniagaan tu, mungkin dia ada nak buat tu buat ni tu hak lain lah. Cuma nak habaknya dah menjadi kebiasaan dan viral. Okey. Seterusnya, wa amantum birusuli, dan kamu juga kena beriman dengan rasul-rasul aku. Masuk bab akidah dah. Sebab apa? Sebab Bani Israel ni, dia ni jenis degil, keras.
Dia ni hanya nak beriman dengan Rasul hak Allah lantik dari kalangan Bani Israel. Contoh Nabi Muhammad, bukan Bani Israel, Bani Ismail. Dia beriman tak dengan Nabi Muhammad? Orang Yahudi beriman tak dengan Nabi Muhammad? Tak beriman. Padahal Nabi dan Rasul tu lantikkan Allah yang sama juga. Allah tu lah yang lantik Nabi Musa jadi Rasul. Allah tu yang lantik Nabi Isa jadi Rasul. Allah tu yang lantik Nabi Daud Sulaiman jadi Rasul. Allah tu juga yang lantik Muhammad jadi Rasul. Tapi di sisi mereka ada pengecualian. Ini sebab Bani Israel, kami beriman, kami terima. Ini bukan jalur keturunan kami tolak, kami lawan, kami tentang. Tapi sini jelas Allah suruh semua Nabi aku, Rasul aku, kamu kena beriman tanpa pilih kasih. Dia mari celah mana pun, nama dia apa pun, bangsa dia apa pun, keturunan mana pun, selama mana dia adalah utusan yang menjadi pilihan aku, kamu kena beriman. Dan zaman Nabi Muhammad adalah peluang terakhir untuk Bani Israel atau Yahudi ni bertaubat. Lepas pada ni tak ada dah. Jadi kalau kamu nak kembali ke jalan yang benar, kamu nak bertaubat daripada dosa dan kesalahan kamu, bila mari Nabi Muhammad ni, kamu kena beriman dengan dia. Jadi pengikut dia, beriman dengan wahyu Al-Quran yang aku turunkan pada dia. Tapi sayangnya peluang terakhir tu mereka sia-siakan dengan mengambil sikap menentang dan melawan Nabi. Ni Nabi Isa, Bani Israel tak? Bani Israel. Nabi Isa, keturunan Yahudi tak? Ya. Tapi orang Yahudi tak beriman dengan Nabi Isa. Orang Yahudi tak beriman dengan Nabi Isa kerana mereka menganggap Nabi Isa tu anak zina. Nabi Isa tu, Maryam tu berzina sehingga melahirkan Nabi Isa. Orang Yahudi tak beriman dengan Nabi Isa. Yahudi ni dia beriman dengan beberapa Nabi saja. Contoh Nabi Adam, dia percayalah tu induk segala manusia. Nabi Nuh dia percaya sebab Sam tu lahir keturunan mereka. Nabi Ibrahim mereka percaya sebab bapa kepada Nabi Yakub dan Nabi Ishak. Kemudian Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Dia ada pula Nabi besar, Nabi kecil depa. Nabi besar tu hak 3Y itulah. Nabi Yeshua, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel. Lepas tu ada 12 hak kecil tu pula. Lepas tu hak bawah-bawah ni mereka tak beriman, mereka tak percaya. Sampai Nabi Isa, mereka tak beriman dan percaya Nabi Isa. Mereka menganggap Nabi Isa tu Nabi palsu di sisi orang Yahudi. Sebab itulah mereka bersekongkol dengan penguasa Rom di Palestin pada masa tu, menuduh Nabi Isa nak memberontak terhadap pemerintahan Rom. Sebab itulah pemerintah Rom cari Nabi Isa nak buat crucifixion tu, apa? Crucifixion. Apa dia, penyaliban tu, hukuman tu. Tengok. Manakala orang Nasrani pula, dia bukan setakat Nabi Isa tu Nabi dan Rasul, bahkan terlebih pula. Terlebih apa? Menganggap kawan ni Tuhan ataupun anak Tuhan. Jadi Islam ni duduk berada di antara ayat hujung Fatihah kita tu. Ghairil maghdubi alaihim dengan waladdallin. Satu kumpulan yang Allah murka, satu kumpulan yang Allah sesatkan. Pasal apa Allah murka dengan orang Yahudi? Sebab mereka berilmu, mereka alim, tapi mereka menolak kebenaran. Ni bahaya. Kita tahu benda tu sungguh, kita tahu benda tu betul, tapi kita tolak. Ni perangai Yahudi. Sebab tu Allah murka. Bila sebut Yahudi, nasib baik Yahudi tak kena kat aku. Sama je. Hang siapa pun, kalau benda tu benda betul, hang tolak. Benda tu benda sungguh, hang tolak. Benda tu benda sahih, hang tolak. Sama je. Ini perangai Yahudi. Ni membuatkan kemurkaan Allah. Perangai Nasrani pula, apa dia? Disesatkan. Mereka ni jenis mengikut membabi buta. Pedri dia kata buat macam ni, dia buat macam ni. Walaupun cek-cek benda tu tak ada asas pun. Nabi Isa suruh buat macam tu, agama mereka suruh buat macam tu dulu. Dia kata kena buat macam ni, dia buat macam ni. Dia ikut. Dia pula ni jenis orang yang suka beramal, tapi beramal tanpa panduan dan pelaksanaan yang betul. Tu jenis orang Nasrani. Jadi kita pun sama aja. Kita suka buat ibadah, kita suka beramal, tapi kalau tak betul cara ibadah, tak betul cara amal, sama aja. Ikut dan kita redah. Amalan tak tahu mari ke mana pun kita nak ambil. Bacaan tak tahu mari ke mana pun kita nak ambil.
Tata cara tak tahu ke mana pun kita nak ambil. Sebab kita suka beramal, kita suka beribadah. Kemudian ditambah plus dengan kita panggil apa? Fadilat macam-macam pula. Kalau buat ni jadi naik sampai langit ke-7. Lagi sedap dengar. Weh, kalau baca ni dia feel dia langit ke-7. Tapi hak kata langit ke-7 tu buka kitab tak ada pun. Mana hak kata langit ke-7 tu? Buka hak ni pula sampai masuk ke-7 lautan dalam dia punya feel. Ayat-ayat tu nak suruh sebenarnya lebih kepada rubah orang beramal. Tapi beramal pun dia kena ada basic, dia kena ada asas dia. Bukan main terjah, bukan main cakap dia punya fadilat, dia punya keistimewaan. Jadi itulah, kita kena duduk tengah-tengah antara tu. Tu jangan jadi payah tu. Okey. Kelewat sangat dah kita ni, ayat panjang lagi ni. Kau kena sambung bulan depan pula. Pukul berapa dah? 8.43. Tak apalah, kita cepat-cepat. Wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kamu memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Maksud pinjaman yang baik di sini juga konteks macam zakat. Bukan kata zakat tu qardan hasana. Zakat tu konteks harta, qardan hasana pun konteks harta. Kalau zakat dia jadi fardu ain, qardan hasana ni fardu kifayah. Harta macam mana? Dia berbentuk infak. Kan hujung-hujung juzuk 27 ke bawah biasa Allah banyak berbicara mengenai dua benda, infak jihad, infak jihad, infak jihad. Infak ni kita kata macam sedekah, macam derma, macam wakaf, macam hadiah, macam bantu orang miskin, tolong anak yatim, bantu orang yang memerlukan. Itu disebut qardan hasanah. Qardan hasanah ni satu pemberian daripada kita yang betul-betul ikhlas, yang tidak mengharapkan sebarang bentuk pulangan keduniaan kecuali mengharapkan pulangan akhirat di sisi Allah kelak. Dia panggil fardu kifayah. Tak buat tak berdosa, tapi buat lagi baiklah. Macam kita ada duit kita derma, ada duit kita tolong, ada duit kita bantu. Itu adalah pinjaman yang baik. Kalau kamu buat semua tu, jaga semua tu, Allah kata aku akan mengampunkan dan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kamu. Bila Allah dah ampun dosa, Allah akan memasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi pesanan yang paling akhir, siapa yang kufur selepas daripada tu, kamu beriman dah elok-elok, pegang dah perjanjian dengan Allah, pegang dah persetiaan dengan Allah, tapi kalau lepas tu ada yang buat perangai, ada yang kembali kufur, maka faqad dhalla sawa'as sabil, sesungguhnya nyatalah dia telah tersesat dari jalan kebenaran. Siapa yang kufur lepas pada tu? That's the point. Macam ni senang. Allah suruh semayang, tapi kita buat sebaliknya. Contoh, tinggal semayang. Bila kamu semayang, yakinlah kamu berada pada jalan yang benar, jalan yang betul. Bila kamu tinggal semayang, ni untuk orang yang jenis di luar sana, hak jenis malas semayang, tinggal semayang, melengah-lengahkan semayang, ataupun kita kata malas nak semayang ni, jangan bagi rasa ada macam ni. Jangan bagi rasa bila kita tinggal solat, kita duk berasa kita duk jalan yang betul lagi. Setengah orang, aku nampak je tak semayang, tapi aku yakin aku berada di atas jalan yang benar. Benar kok mana lagi kalau semayang pun tinggal. Nampak tak situ? Dia tinggal semayang, dia tak pernah semayang, dia tak pernah tundukkan kepala sujud dan rukuk, tapi dalam diri dia sendiri berasa dia berada di atas jalan yang benar. Maksudnya anda kena berubah, anda bukan di jalan yang benar dah tu kalau tinggal semayang. Maknanya anda di jalan yang salah dan tersesat. Ubah dan bertaubatlah. Sama juga orang yang tak mau bayar zakat. Aku nampak lagu ni, zakat memang aku tak bayar, tapi aku tetap yakin aku di atas jalan yang betul dan benar. Betul dan benar kok mana lagi kalau hak asas agama pun kamu tinggal. Zakat pun tak mau bayar. Cukup haul, cukup nisab dah. Jadi nak suruh berasa lagu tu biar kita ni ada malu diri, sedar diri.
Kita tinggal hak asas, semayang tinggal, zakat tak mau bayar, Nabi dan Rasul tinggal pun, contohlah kita kata dalam masa yang sama hak Nabi habaq pun kita perendah, hak Nabi kata pun kita pelekeh, hak Nabi sebut pun kita hina. Apatah lagi bila kita buat macam tu, duk berasa jalan yang benar lagi, jalan yang betul lagi. Tak ada jalan dah, anda nak benar, anda nak betul, anda telah tersesat dan terseleweng. Kalau dah memang asas dalam agama tu kita tinggal. Jadi berubahlah, sama-sama kita bertaubat, sebab kita ni manusia tak sunyi, tak lekang daripada kesilapan dan kesalahan. Tu saya peringkaslah tu, kalau saya nak baca betul-betul tu padan lah. Padan apa? Sebab nak mari pula tu tak tahu bila kan. Berapa tahun depan dah. Okey, boleh berhenti dah sebab kita nak isyak dah. Esok pun nak sekolah pula. Sekolah baru dah ni, tuan-tuan tahu dah. Saya kena tukar ni kad masuk ni malu kat orang lah, masuk pasal apa ni, kuliah tiba-tiba cerita pasal sekolah ni. Lama dah kan duduk sekolah lama tu, hampir 20 tahun saya duduk kat Relau tu, 20 tahun. Lama sangat, belum muk dah situ dia tukar. Tukar pun tak jauh, beza 4 traffic light je. Relau tahu, sekolah Relau tu 4 traffic light ke depan tu, depan Sunshine, sekolah Bayang Baru. Kena tukar SK Bayang Baru, jauh sikit je lah. Sikit-sikit pun kalau hari hujan naik kereta dia boleh jadi sejam tu, 4 traffic light pun. Jangan main-main Pulau Pinang ni. Kalau naik motor memang 3 minit 4 minit je, tapi kalau hari hujan 4 traffic light pun memang makan masa sejam. Pernah jadi turun tu 6.20 dah, 7.20 sampai. Kata teruk punya jam Penang ni. Tapi itulah nak abad lebih kurang. Jadi saya berhenti di sini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah bersama untuk diri saya yang bercakap, dan juga faedah bersama untuk diri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.